Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 Oktober 2020 bersama saya Syazwana Ami. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menyampaikan perutusan khas berkenaan keadaan semasa COVID-19 pada pukul 6 petang tadi. Perutusan itu disiarkan secara langsung di Facebook dan juga saluran televisyen RTM bernama TV3 dan Astro Awani. Setakat hari ini kita tidak memikirkan soal melaksanakan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara atau total lockdown. Langkah ini jika dilaksanakan sekali lagi boleh membawa kesan besar yang dikhawatiri akan meruntuhkan sistem sosial dan ekonomi negara. Na'udzubillah. Apa yang akan dilakukan oleh kerajaan ialah melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara bersasar di kawasan-kawasan yang dikenal pasti mempunyai kes-kes COVID-19 yang tinggi. Dengan ini, aktiviti ekonomi dan sosial di kawasan-kawasan lain yang tidak terjejas boleh diteruskan dengan amalan SOP yang ketat dan penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Muhyiddin berkata kerajaan menjangkakan kes COVID-19 baru akan meningkat dalam beberapa hari mendatang. Namun kerajaan hari ini lebih memahami dan dalam keadaan lebih baik untuk menangani penularan wabak itu. Sementara itu, Muhyiddin berkata sebanyak 7 menteri dan 6 timbalan menteri sedang menjalani kuarantin di rumah untuk tempoh 14 hari. Ini ekoran status menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dr. Zulkifli Mohamad yang disahkan positif COVID-19 semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah menjalani kuarantin kendiri di rumahnya sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya beliau turut dijangkiti COVID-19. Bahagian Komunikasi Korporat Kementerian Kesihatan mengesahkan kepada media bahawa Dr. Nur Hisham tidak akan menghadiri taklimat jam 5.30 petang ini di Putrajaya. Taklimat itu sebaliknya akan disiarkan secara langsung petang ini dari rumahnya tanpa kehadiran media. Dr. Nur Hisham merupakan salah seorang kaki tangan awam yang hadir dalam mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara pada 3 Oktober lalu. Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri yang juga hadir di mesyuarat itu disahkan positif COVID-19. Susulan itu, kesemua individu yang hadir ke mesyuarat tersebut telah diarahkan untuk menjalani ujian saringan dan kuarantin kendiri termasuk Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Dr. Nur Hisham juga turut membatalkan sidang media yang dijadualkan semalam. Penularan COVID-19 dalam negara terus merekodkan angka tertinggi dengan 691 kes baharu hari ini. 688 daripadanya merupakan kes penularan tempatan dan 3 lagi kes import. Daripada 688 kes penularan di dalam negara, 661 kes adalah warga negara Malaysia dan 27 kes adalah bukan warga negara. Daripada 688 kes tersebut, juga dimaklumkan sekali lagi bahawa terdapat 394 kes adalah merupakan kes yang dikesan daripada kluster tembok, iaitu di penjara di Kedah, iaitu meliputi 57% daripada jumlah keseluruhan kes pada hari ini. Kesemua kes positif dalam kluster tembok yang merupakan kluster terasing di dalam kawasan perintah kawalan pergerakan diperketatkan secara pentadbiran dan di dalam penjara. Ini bermakna mereka terasing daripada komuniti. Selain itu, Sabah turut mencatat 218 kes baru dan Selangor dengan 38 kes. Jumlah kumulatif kes di Malaysia kini adalah sebanyak 13,504 kes dengan 2,936 kes aktif yang terburuk sejak wabak itu melanda Malaysia. Dalam pada itu, terdapat pertambahan 4 kes kematian menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 141 kes. 31 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi dan 8 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Terdapat 9 kluster aktif yang melaporkan kes baru hari ini, termasuk 2 kluster baru iaitu kluster batu di Taiping, Perak
dan kluster ramai-ramai di Sabah. Mulai esok sehingga 20 Oktober ini, sekatan perjalanan keluar dan masuk ke Sabah membabitkan pergerakan dari Semenanjung, Sarawak dan Labuan akan dikuatkuasakan. Ini susulan kes COVID-19 yang makin meningkat di negeri itu. Sehubungan itu, kata Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob, pergerakan masuk hanya diberikan kepada rakyat Sabah yang memegang MyKad kod H selain pasangan mereka yang memiliki pas immigration sah tempoh. Beberapa pengecualian turut diberikan kepada pekerja perkhidmatan perlu dan mereka harus mendapatkan kebenaran daripada Kementerian Kesihatan. Bagi pergerakan keluar Sabah, pengecualian akan diberikan kepada kes kecemasan dan tugas-tugas rasmi yang juga perlu mendapat kebenaran daripada KKM. Setakat tengah hari semalam, Sabah adalah negeri dengan jumlah kes COVID-19 paling aktif iaitu sebanyak 1,334 kes. 4 daerah iaitu Kota Kinabalu, Tawau, Sempurna dan Lahad Datu kini mempunyai kes 3 angka. Keempat-empat daerah itu bersama dengan Putatan, Penampang dan Kunak akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 12.30 malam ini dan akan berkuat kuasa sehingga 20 Oktober. Pengguna yang terjejas akibat gangguan bekalan air di Selangor akan menerima bekalan air sepenuhnya secara berperingkat bermula jam 12.30 malam ini. Ketua Pegawai Eksekutif Air Selangor Suhaimi Kamaruzzaman berkata, ini selepas loji rawatan air Sungai Semenyih telah mula beroperasi sejak pagi tadi. Pengguna terawal akan mula mendapat bekalan air pada jam 12.30 malam ini. Air bersih ini akan melalui ujian kualiti dan kepatuhan berdasarkan standard Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum diagihkan kepada pengguna. Pemulihan sepenuhnya dibahagikan kepada 3 kumpulan utama. Kumpulan pertama merangkumi 145 kawasan akan menerima bekalan air sepenuhnya pada jam 6 petang 7 Oktober 2020. Kumpulan kedua merangkumi 91 kawasan akan menerima bekalan air sepenuhnya pada jam 6 petang 8 Oktober 2020. Manakala kumpulan ketiga merangkumi 38 kawasan akan menerima bekalan air sepenuhnya pada jam 6 petang 9 Oktober 2020. PAS Titiwangsa hari ini membuat laporan polis terhadap Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari yang didakwa telah melanggar kuarantin COVID-19. Yang pertama, isu pertama yang melibatkan Yang Amat Menteri Besar Selangor yang telah keluar dari kuarantin pada beberapa hari yang lepas, walaupun telah diberikan surat kuarantin oleh KKM dan juga dipakai gelang pink tangan beliau, tapi bila keluar atas alasan kerja kononnya, dan kami risau jika tidak dipatuhi, isu kuarantin ini akan menyebabkan jangkitan lebih serius pada masyarakat pada hari ini, yang kita melihat mendadaknya kenaikan kes COVID akibat daripada wabak yang melanda pada hari ini. Ahad lalu, Amiruddin telah menghadiri satu sidang media bersama Menteri Alam Sekitar dan Air Tuan Ibrahim Tuan Man mengenai pencemaran air di loji rawatan air Sungai Semenyih dan Bukit Tampoi. Selain itu, PAS Titiwangsa membuat laporan polis mengenai halaman berita satira yang menyerupai agensi berita bernama dan beberapa organisasi media lain yang didakwa memaparkan berita-berita palsu. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.